Okey, so sedikit sambungan berkenaan dengan RSI pula. Okey, so RSI pun penerangan yang hampir sama. Okey, dia bukanlah sebagai satu signal pembelian tapi lebih kepada rujukan. Maknanya menguatkan lagi apa ni study kita untuk buat sebarang pembelian adalah nak refer kepada RSI. Kalau anda perasan lah, boleh dikatakan kebanyakan apa indikator ni function dia tu sebenarnya hampir sama. Jika counter tu menarik, maka signal-signal ni pun akan jadi menarik kalau anda perasan. Nanti saya akan buat sedikit kesimpulan kepada anda dan mungkin akan compare ke semua sekali indikator tersebut. Okey lah. Jadi RSI ni dia ada satu garisan lagi best. Dia ada satu garisan lagi senang. Bukan lagi best lah, lagi senang. Okey, yang mana garisan tu, kalau kata kita nak buat sebarang pembelian sebagai signal pembelian, satu garisan macam mana? Nah, jadi saya terangkan penggunaan saja kepada anda. Okey. So kalau anda perasan dekat tepi ni sama macam stokastik tadi. Okey, dia ada persen juga. Yang mana ini kebanyakan orang kata lah. Apabila lebih sahaja daripada 70%, maka orang panggil dia sebagai overbought. Terlalu ramai sangat yang beli maksud dah. Kemungkinan akan jatuh lah. Kemungkinan akan jatuh. Okey. Yang mana pada ketika garisan tu berada di bawah RSI ni berada di bawah 30% pula, orang panggil dia sebagai oversold, terlebih jual. Orang kata ramai orang jual. Jadi counter tu nak naik. Itu ramai yang kata. Tapi apa yang saya nak terangkan kepada anda adalah motu konsep dia lah. Maknanya nak beli tu pada ketika bila. Nak beli sesuatu counter ni sesuai pada waktu bila. Yang tu saya nak terangkan dulu kepada anda. Apa-apa yang paling penting adalah pemilihan counter. Letakkan dia di kedudukan utama sebelum kita nak gunakan sebarang indikator, sebarang signal pembelian. Okey, boleh lah. So kita tengok counter address ni. Jadi ada yang mengatakan bahawa beli apabila dia dah turun di bawah 20%. 23 di bawah 30%. Maaf saya. Ramai yang kata. Okey, dan jual apabila dia berada di atas 70%. Okey. So, apa nota yang saya boleh bagi kepada anda adalah kalau anda nak buat pembelian, nak refer kepada RSI ni, cuba beli pada ketika RSI itu berada di atas 30%. Okey? Kalau kita nak beli apabila dia berada di atas 30%, itu lebih selamat, dan get ready saja untuk jual apabila dia berada lebih daripada 70%. Jangan naik-naik 70% pergi jual, rugi, tengok naik lagi. Faham tak? Okey, lepas dia naik tak semestinya turun. Okey, dan dia start turun ni tak semestinya turun, nampak dia naik balik. Okey, mode tu lebih kepada counter tu sendiri. Maksudnya kena tengok counter tu dulu. Okey, kalau counter tu okey lah indikator. Kalau counter tu sideways, downtrend, nanti kita tengok counter sideways, downtrend. Macam Sumatek contohnya. Dah lah, counter-counter di bawah 20 sen ni kebiasaan dia, sideways lah. Okey, ada yang kata apabila kalau kita nak beli waktu ni naik, memang dia naik tapi turun balik, turun pada harga asal balik, malah turun lebih daripada harga yang kita beli. Okey, so kita tengok counter Juan. Okey, so tengok kat sini. Kalau anda nak buat pembelian, okey, contoh nak beli, kita back to counter Akres lah, senang. Bukan senang saya, senang nak faham. Senang nak faham. Jadi kita nak beli dekat sini contohnya. Saya sambung penerangan lah. Harga sekarang ni last adalah 315, yang mana support adalah 300. So kita pun nak beli sebab dekat dengan support. Jadi kita refer dekat RSI. Bila kita refer kat RSI, dia duduk dekat bawah ni. Tak apalah, boleh beli sikit dulu, tak ada masalah. Nanti kalau nampak dia naik lebih daripada 30%, tambah pembelian. Faham tak penggunaan dia macam mana? Nak beli sekarang ni cantik dah. Kalau kata sekarang ni dia duduk kat puncak macam ni, takutlah juga nak beli. Kalau kita refer kepada RSI, kalau kita tak refer, tak ada perasaan takut tu. Masalah dia kita nak refer kepada RSI. Jadi nak refer kepada RSI, sekarang ni dia berada di bawah 30%. Nak beli disebabkan dekat support, boleh, tak ada masalah. Nanti tengok-tengok dia naik lebih daripada 30%, tambah beli. Faham tak penggunaan dia macam mana? Okey, sebenarnya waktu yang sesuai buat pembelian adalah pada ketika dia berada dekat atas 30%. Dan bila dia berada di atas 70%, just get ready saja untuk buat penjualan, tapi bukanlah sebagai satu signal penjualan. Faham maksud saya dekat sini? So, gunalah indikator apapun.
Yang penting counter tu dulu. Okey, so anda kena faham penggunaan RSI ni macam mana. Boleh lah. Bukan kata kalau kita tengok contoh ini permulaan kenaikan. Sebelum ni indikator dia mengarut juga. Nampak? Sebelum ni dia sideways, indikator dia agak mengarut juga. Nampak? Tak apa-apa. Nak beli kat mana pun tak tahu. Okey. So apa-apa pun refer dulu kalau nak beli guna SNR, itu support and resistance, just boleh buat pembelian dah, tak ada masalah sebab dia duduk dekat dengan support. RSI ini dijadikan sebagai rujukan saja untuk menguatkan lagi kenyataan untuk kita buat pembelian. Itu saja. Bukan kata nanti dia naik atas 30% ni, beli confirm naik. Tak, nah. Just nak refer saja. Boleh kot noh. Nah. So hampir sama, yang mana saya suggest kepada anda hanyalah MACD saja kalau anda nak buat sebagai satu signal pembelian, hanyalah MACD saja. Yang lain-lain ni untuk rujukan okey. Anda boleh cuba untuk counter yang downtrend. Anda boleh cuba untuk counter yang sideways. InsyaAllah marah baliklah kat cikgu tu. Ajak teknik. Counter tak ajak pilih. Memang kita akan sama. Sebab apa? Kita akan kata, oh cikgu tu ajak tak betul. Walhal pemilihan counter tu. Okey? So, letakkan di kedudukan utama. Banyak kali saya cakap. Counter tu dulu. Baru kita pergi kepada teknik. Baru kita pergi kepada indikator. So, boleh lah. Saya rasa tak lama penerangan ni. 5-6 minit macam tu saja. Saya nak anda faham saja penggunaan dia macam mana. Okay, nah? So, serba sedikit saya terangkan. InsyaAllah nanti di next video ni saya akan rumuskan beberapa perkara berkenaan dengan indikator. Okay?